Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita hari ini bersama dengan saya, Cikgu Fariza. Okey, di dalam kelas pendidikan seni visual untuk tingkatan 2. Okey, hari ini kita akan meneroka tajuk seni lukisan. Okey, seni lukisan merupakan salah satu cabang di dalam seni halus. Jadi kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan seni halus. Seni halus merupakan aktiviti atau kaedah untuk meluahkan perasaan. Okey, jadi kita lihat di sini bagaimana cara untuk kita luahkan perasaan. Okey, iaitu dengan cara penghasilan sesebuah karya. Okey, sama ada karya tersebut dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Bidang seni halus terdiri daripada 4 cabang, okey, iaitu lukisan, catan, cetakan dan arca. Walau bagaimanapun, okey, dalam KSSM tingkatan 2, kita hanya akan mempelajari 3 bahagian sahaja. Okey, iaitu lukisan, catan dan cetakan. Sementara tajuk arca kita akan sentuh ataupun kita akan pelajari semasa di tingkatan 3 nanti. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan lukisan. Okey, lukisan merupakan satu aktiviti ataupun proses menghasilkan karya dalam bentuk 2 dimensi. Okey, lukisan biasanya menggunakan media yang kering. Okey, sekejap lagi kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan media kering. Okey, dan seterusnya lukisan tidak mempunyai warna ataupun menggunakan warna-warna yang terhad. Okey, yang seterusnya lukisan juga merupakan proses peringkat awal untuk menghasilkan seni halus yang lain. Okey, jadi kat sini kita tengok ada 4 isi ataupun 4 bahagian apakah yang dimaksudkan dengan lukisan. Okey, cikgu ulang. 1 berbentuk 2 dimensi, yang kedua media kering, yang ketiga tidak menggunakan warna dan yang keempat merupakan proses awal untuk seni halus yang lain. Seterusnya kita akan pergi kepada media lukisan. Cikgu akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama sekali kita lihat pensel warna. Okey, pensel warna ni cikgu rasa ramai yang kenal dan ramai yang biasa guna. Okey, mudah saja. Pensel warna ni sebenarnya dia ada pelbagai jenis. Okey, dan ada juga sekarang ni yang jenis larut air. Okey, jadi terpulanglah pada keselesaan pelajar. Okey, yang seterusnya adalah krayon. Okey, krayon ni biasanya dia mempunyai sifat yang berlilin. Okey, yang ketiga pensel. Okey, pensel juga dia ada pelbagai jenis. Okey, daripada 6H, HB dan sehingga ke 8B. Okey, biasanya lagi tinggi nilai B tersebut, pensel tersebut akan lebih gelap. Okey, dan biasanya lagi tinggi nilai B tu biasanya kita gunakan untuk kita nak buat shading. Untuk yang H, okey, pensel yang ada H lagi tinggi nilai H dia, maksud dia pensel tu lebih keras dan tidak berapa terang. Dan biasanya pensel yang ada huruf H ni biasanya sesuai untuk lukisan kejuruteraan ataupun lukisan teknikal. Dalam PSV biasanya kita jarang guna yang bahagian H ni. Okey, sebab H tu maksud dia hard, maksud dia mata dia paling keras. Okey, yang seterusnya kita akan tengok pen. Okey, pen juga dia ada pelbagai jenis. Okey, daripada pen mata bola, pen teknikal, pen kaligrafi. Okey, macam-macam jenis pen. Okey, dan setiap satu dia ada fungsi yang tertentu. Okey, yang seterusnya adalah soft pastel. Okey, soft pastel. Okey, sebenarnya pastel dia ada 2, satu soft pastel, satu lagi oil pastel. Okey, biasanya soft pastel ni dia punya sifat yang berkapur. Okey, bagi oil pastel sebenarnya ia lebih bersifat ataupun lebih berminyak dan sebenarnya ia hampir sama dengan krayon. Okey, cuma bezanya krayon lebih sukar untuk kita buat teknik gosokan bagi menghasilkan tone berbanding dengan oil pastel.
Okey, yang seterusnya adalah arang. Okey, arang, dan yang terakhir adalah dakwat. Okey, untuk dakwat, okey, walaupun kamu tahu dakwat tu sifat dia basah, tetapi ia masih dimasukkan ke dalam kategori media lukisan. Okey, kenapa? Sebab kita akan lihat, okey, definisi lukisan itu sendiri. Okey, kalau kita tengok definisi yang ketiga, iaitu dia mempunyai tanpa warna ataupun penggunaan warna yang terhad. Jadi kalau kita tengok dakwat, biasanya dakwat tu walaupun dia basah tapi dia mempunyai satu warna saja. Okey, daripada mula kita hasilkan karya kita bila kita gunakan dakwat sehingga akhirnya, sehingga habis, satu warna saja yang kita akan pakai dakwat tersebut. Itu biasanya, dan biasanya kita tengok warna hitam. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada teknik lukisan. Okey, dekat sini cikgu bagi secara umum. Okey, ada 6 teknik. Sebenarnya ada banyak lagi, cikgu senaraikan 6 sahaja. Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang pertama teknik lorekan. Okey, sebenarnya teknik ni kita boleh kaitkan balik dengan media tadi. Okey, media-media dalam lukisan, okey, tak semua media sesuai menggunakan teknik-teknik yang cikgu senaraikan ini. Jadi kita kena pandai pilih, kita tengok yang mana yang sesuai. Ada teknik yang sesuai untuk pensel tetapi tak sesuai untuk arang contohnya. Okey, jadi kita kena pandai pilih sebelum kita nak menghasilkan sesebuah karya. Okey, yang seterusnya kita tengok teknik gosokkan. Okey, tapi teknik gosokkan ni tak semua media yang sesuai. Okey, untuk teknik gosokkan biasanya kita gunakan yang paling sesuai, maksudnya bahan tu mestilah dia boleh keluar bila kita gosok. Okey, contohnya pensel. Okey, arang, soft pastel. Okey, yang tu media-media yang senang untuk kita buat teknik gosokkan. Okey, tapi marker pen biasanya tak sesuai. Okey, apa yang dimaksudkan teknik gosokkan? Okey, gosokkan ni maksudnya selepas kamu warnakan, kamu digosok sama ada menggunakan jari kamu sendiri, ataupun menggunakan kain, ataupun menggunakan kapas ataupun putih kapas. Okey, sebarang bahan yang kamu digosok, dan kau tengok warna tu dia akan dia merebak ataupun dia akan bergerak ke tempat lain. Okey, itu yang dimaksudkan dengan teknik gosokkan. Okey, tapi kalau kamu gosok dengan pemadam, itu bukan ya, itu kamu padam balik kerja kamu. Okey, seterusnya kita tengok teknik titik. Okey, teknik titik ni pun sama. Okey, tetapi bila kita tengok yang paling sesuai sekali mestilah yang dakwat dia tu boleh lekat ataupun bila kita titik tu dia senang untuk lekat. Okey, biasanya ini kita guna marker pen ataupun gel pen. Okey, pen dia paling senang sekali untuk buat teknik titik. Okey, yang paling cantik kita dapat teknik titik yang halus, biasanya kita guna pen Tekniken. Okey, seterusnya kita akan lihat teknik contingan. Okey, untuk teknik contingan ini kita tengok pergerakan pensel ataupun pen yang kita gunakan atau bahan yang kita gunakan itu. Okey, biasanya dia tak sekata ataupun dia tidak mengikut arah-arah yang tertentu. Okey, dan ini biasanya kita guna teknik ini untuk menunjukkan permukaan yang tak rata ataupun sesuatu yang bergumpal. Okey, contohnya seperti kita nak buat contoh rambut yang kerinting ataupun gumpalan-gumpalan kapas. Okey, sesuai untuk guna teknik ini. Seterusnya teknik yang kelima iaitu teknik garisan selari. Okey, teknik ini kalau kita tengok ia hanya menggunakan garisan-garisan pada arah yang sama ataupun yang selari. Okey, untuk teknik ini biasanya kita akan gunakan media yang dapat meninggalkan ataupun menghasilkan kesan garisan yang jelas. Okey, itu untuk teknik garisan selari. Okey, teknik yang seterusnya iaitu teknik silang pangkah. Okey, untuk teknik ini masih lagi menggunakan garisan. Okey, cuma apa? Silang pangkah menggunakan garisan pada lapisan yang pertama, dan yang kedua dia menggunakan garisan yang bertentangan untuk menimbulkan tone. Okey, lagi banyak tindanan garisan, kita akan dapat hasilkan tone yang lebih gelap. Okey, itu semua berkaitan dengan teknik lukisan. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh guna teknik-teknik lain, contohnya teknik gurisan.
Okey, seterusnya kita akan tengok contoh karya lukisan dengan teknik dan media yang berbeza. Okey, ini contoh yang pertama daripada cikgu. Okey, ini menggunakan media pensel warna dengan teknik lorekan. Seterusnya kita tengok contoh karya lukisan. Okey, yang pertama tu kalau kita nampak, ia menggunakan media pen marker. Okey, dengan menggunakan teknik garisan selari. Okey, itu untuk ruang dalaman. Contoh yang kedua menggunakan media pen mata bola. Okey, dengan teknik silang pangkah. Okey, setakat itu dulu kelas kita hari ini. Sehingga berjumpa lagi di kelas akan datang. Okey, jangan lupa selepas tonton tolong like, share dengan komen, dan yang terakhir sekali tolong subscribe video cikgu. Okey, tengok butang subscribe, sekiranya masih lagi merah tolong tekan. Okey, sebagai sokongan kepada channel cikgu. Okey, sekian, terima kasih.